Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dalam bicara ilmu untuk kesekian kalinya, dan hari ini saya akan berbicara tentang penulisan RPH. Tapi saya tak nak cerita panjang tentang itu. Untuk hari ini saya cuma ingin menyentuh tentang objektif pembelajaran. Okey, menurut Surat Berkeliling Ihtisas Bilangan 3 1999 ya, berkaitan dengan RPH dan menyentuh tentang objektif pembelajaran, biar saya baca sedikit, iaitu rancangan pelajaran harian merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. Jadi, kita hendaklah faham bahawa dalam penulisan RPH itu sendiri, 3 perkara yang sangat penting dan wajib ada adalah objektif, perancangan aktiviti dan juga refleksi. Jadi, hari ini kita bercakap tentang objektif ya. Jadi, kepentingan menulis objektif dalam RPH adalah yang pertamanya adalah untuk menentukan matlamat atau hala tuju PDP berdasarkan standard pembelajaran yang diajar. Okey, dalam satu-satu PDP tu kita ada hala tuju kita dan apa matlamat yang hendak kita capai. Kedua, kenapa perlunya ada objektif? Iaitu dengan berdasarkan objektif itu maka kita dapat merancang strategi pengajaran berdasarkan matlamat yang telah ditetapkan. Ketiganya, bila kita dah set kedua-duanya itu di atas, maka kita dapat kenal pasti bahan pembelajaran yang sesuai untuk kita sediakan kepada murid bagi melicinkan pembelajaran kita serta usaha-usaha kita untuk mencapai kepada objektif tersebut. Keempatnya, kita juga dapat menganggarkan bentuk pentaksiran yang hendak digunakan. Dan yang akhir sekali, dapat menentukan masa dan ruang yang diperuntukkan. Okey, apabila kita hendak menulis sesuatu rancangan pengajaran berfokuskan objektif itu, kita hendaklah menulis RPH itu berdasarkan SMART ya. SMART itu adalah S untuk specific, M untuk measurable, A untuk attainable, R untuk reasonable, T untuk time bound. S yang dimaksudkan spesifik itu adalah memberi khusus kepada apa yang hendak dicapai itu berdasarkan standard pembelajaran yang hendak diajar hari itu. Measurable pula, bagaimana sesuatu KPI itu, objektif itu boleh diukur ya. Dan pengukuran itu bolehlah berdasarkan kepada kemahiran yang hendak kita ajar tu. Sebagai contoh, di akhir pelajaran murid dapat mengeluarkan 3 idea untuk sesuatu karangan, topik-topik tertentu yang hendak kita ajar. Jadi measurable-nya itu atau boleh diukur itu diletakkan di atas berapa isi itu, maka ia hendaklah dinyatakan dalam bentuk nombor. Selain daripada itu, kita juga ada objektif yang diberi pengukuran terhadap bagaimana sesuatu itu dijalankan ya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Melayu contohnya, macam kita nak mengajar sajak, ukuran measurable itu ya, yang boleh diukur itu bukannya kepada 2 sajak, 3 sajak, tidak, tapi bagaimana sajak itu boleh dialunkan dengan nada yang betul, intonasi yang betul dan sebagainya, mengikut kemahiran yang ada dalam bahasa itu sendiri. Yang ketiganya, attainable ataupun boleh dicapai. Boleh dicapai ini maksudnya sesuatu yang memang kita jangkakan murid dapat capai. Jangan kita letakkan satu objektif yang sangat tinggi yang tidak mampu dicapai ya. Kita dalam sesuatu pembelajaran ada murid yang lemah kan, ada murid yang sangat advance. Jadi bagi kelas-kelas yang hujung ya, kita hendaklah menyesuaikan objektif kita dengan keadaan murid kita.
Reasonable pula adalah munasabah lah, sesuatu yang logik, yang bukan di luar jangkaan kita. Dan time bound adalah dalam tempoh masa yang tertentu. Kalau pengajaran kita dalam 30 minit, jadi objektif kita tu yang kita set itu, jadi semua aktiviti yang kita nak buat hendaklah dibuat dalam tempoh waktu 30 minit atau 60 minit ikut kesesuaian aktiviti kita dan juga capaian kita kepada objektif itu. Jadi rasanya untuk hari ini cukuplah perkongsian saya tentang objektif. Sebenarnya kita boleh pergi lebih lanjut untuk relatekan kita punya objektif dengan SKPMG2 dan sebagainya. Tapi untuk hari ini itu saja. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.